Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung lagi pengajian kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sambung hadis yang ke-27, muka surat 90 bagi yang pakai cetakan Darul Minhaj macam saya ni. Dan muka surat berapa? Muka surat 125 bagi mereka yang pakai kitab cetakan Darul Basyair Islamiyah seperti mana yang disediakan di dalam PDF. Baik, kalau yang pakai macam saya muka 90 hadis 27, yang pakai kitab tu hadis 27 juga, muka surat 125. Baik, al-hadits as-sabi'u wal-'ishrun. Qala al-muallifu al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Wa mimma huwa fi ma'naha ahadith ahaduha wa huwa. Ini Imam Nawawi rahimahullah sambung. Wa mimma huwa fi ma'naha ahadith, dan sebahagian daripada sebahagian daripada apa yang dia itu fi ma'naha semakna dengan hadis-hadis yang telah lalu, ialah ada beberapa hadis lain. Maknanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kata, sebelum ini kita baca sedikit hadis yang di atas, kita baca sedikit perkataan di atas tu, yang sebelum tu. Fahadil ahadith allati dzakaraha Syekh Abu Amr bin Salah rahimahullah ta'ala. Tu belum baca lagi tu. Ada kan dalam kitab tu? Fahadil ahadith allati dzakaraha Syekh Abu Amr bin Salah rahimahullah ta'ala. Maka inilah hadis-hadis yang telah disebutkan akan dia oleh Syekh Abu Amr bin Salah rahimahullah ta'ala. Baik, sebelum ni kita dah baca 26 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Salah, yang digelar oleh Al-Imam, yang dipanggil dengan gelaran Al-Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala. Beliau telah himpunkan 26 hadis yang dipanggil sebagai hadis-hadis yang merupakan tonggak Islam. Hadis yang merupakan intipati ataupun asas-asas syariat Islam. 26 hadis. Dan Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan 26 hadis tersebut dalam kitab ini. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menambah lagi 3 buah hadis dalam kitab ini. Jadi wa mimma huwa fi ma'naha ahadith, dan sebahagian daripada apa yang semakna dengan hadis-hadis itu ialah beberapa hadis lain. Ahaduha, salah satu daripada hadis tersebut, mana daripada hadis yang lain selain daripada 26 yang telah disebutkan oleh Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala itu, wa huwa ialah hadis al-haditsu as-sabi'u wal-'ishrun, iaitu hadis yang ke-27, mana sambungan daripada hadis yang sebelum ini. An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Diriwayatkan daripada sahabat Sayyidina Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku telah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam
katakanlah atau beritahulah kepadaku di dalam Islam qaulan, satu perkataan atau satu perkara, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak akan bertanya lagi tentang perkara itu kepada sesiapa selain Tuhan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, amantu billah, aku telah beriman kepada Allah Ta'ala, aku beriman kepada Allah Ta'ala, thumma istaqim, kemudian hendaklah kamu istiqamah. Hadis riwayat Muslim. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ni sahabat ni Sayyidina Sufyan radhiyallahu anhu datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam satu perkara. Beliau kata, wahai Rasulullah, bagi tahu satu perkara. Memang dalam hadis ini sebutkan qaul, kulli fil islami qaulan. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran dan hadis, bila disebutkan qaul, ia sebenarnya bukan memberi makna hanya percakapan, tetapi ialah percakapan yang disertakan dengan perbuatan. Maksudnya percakapan tersebut ialah juga disertakan dengan fi'il. Yang ini ada di dalam Quran dan hadis, penggunaan seperti ini. Jadi seolah-olah ia memberi makna bagi tahu satu perkara yang penting, yang mana aku tak payah tanya daripada orang lain selepas aku tanya daripada Tuhan. Maka baginda bersabda, adalah kamu beriman kepada Allah Ta'ala dan istiqamah. Bermakna baginda SAW memerintahkan kepada beliau, pertama adalah kamu beriman. Dalam lafaz iman ini, bila baginda sabdakan, ialah bermakna satu orang tu beriman kepada Allah. Bila beriman kepada Allah, kena beriman kepada Rasulullah SAW. Dan dia dituntut untuk tunaikan segala perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan juga menuruti sunnah Rasulullah SAW. Maka itu iman. Jadi pertama adalah kamu beriman. Kemudian adalah kamu istiqamah. Istiqamah dalam bahasa Arab ialah memberi makna lurus. Al-istiqamah makna lurus dan tetap. Al-istiqamah. Dia daripada lafaz al-istiqamah. Istaqama yastaqimu istiqamatan fahuwa mustaqimun. Istiqamah makna lurus, iaitu tetap. Jadi lafaz istiqamah ialah hendaklah kamu istiqamah, makna hendaklah kamu terus lurus, tetap dan kekal dalam keimanan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya, selepas kamu dah beriman kepada Allah Ta'ala, dan apa saja yang berkaitan dengan iman, adalah kamu istiqamah terhadap perkara tersebut. Maka, bila kamu buat macam ni, kamu berjaya. Kamu ialah kamu berpegang dengan perkara yang utama dalam Islam. Jadi bermakna satu orang itu yang dituntut dalam Islam ialah bukan sahaja beriman, tetapi juga istiqamah atas keimanan. Bukan sahaja beriman, tetapi juga istiqamah di atas syariat Islam, itu juga dituntut. Dan itulah perkara yang begitu penting. Dan kalau kita buka dalam tafsir, dalam Al-Quran, kita ada dapati, bahkan dalam hadis, iaitu dalam surah Hud, bila turunnya surah Hud dan beberapa surah lain, tapi antaranya surah Hud, baginda sallallahu alaihi wasallam tumbuh uban, mana menunjukkan berlaku satu perkara berat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Tuhan nampak beruban. Jadi baginda telah bersabda bahawa syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Surah Hud dan surah yang seumpamanya, surah yang menceritakan kiamat, Al-Qari'ah, Al-Mursalat dan beberapa surah lain, telah menyebabkan aku ni tumbuh uban kerana beratnya perkara tersebut. Jadi para ulama menyebutkan, kenapakah surah Hud menyebabkan baginda tumbuh uban? Kerana dalam surah Hud terkandungnya perintah istiqamah. Dan perintah istiqamah ni begitu berat. Sebenarnya baginda SAW satu orang yang memang paling istiqamah, tetapi para ulama sebutkan ialah kerana perintah itu juga merangkumi umat Nabi SAW. Maka baginda SAW begitu khawatir bagaimana umatnya akan terus istiqamah. Jadi istiqamah ini ialah bukan hanya istiqamah pada satu perkara, ialah perlu istiqamah di dalam semua
ajaran syariat Islam dituntut daripada kita. Jadi hadis ni pendek je. Qul amantu billah tsumastaqim. Tetapi dia punya kandungannya sangat luas. Iaitu seorang itu beriman kepada Allah dan kemudian dia istiqamah di atas keimanan tersebut, iaitu menunaikan segala syariat Islam dengan sempurna secara istiqamah. Al-hadithu tsamin wal 'ishrun. Hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28. An Abi Mas'ud Al-Badri Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi. Boleh juga dibaca idza lam tastahi dan dibaca juga idza lam tastahi. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari fi sahihi. Daripada Sayyidina, diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Mas'ud Al-Badri, iaitu Sayyidina Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau telah berkata. Ini hadis ni riwayat Sayyidina Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud. Jangan tertukar antara Abu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tu sahabat awal masuk Islam, yang meninggal tahun 32 Hijrah atau ada pendapat kata 33 Hijrah. Yang ini ialah Abu Mas'ud Al-Badri. Abu Mas'ud ni nama sebenar dia, kerana itu Imam Nawawi rahimahullah juga datangkan apa nama sebenar dia, Uqbah bin Amr. Beliau dinisbahkan dengan Al-Badri kerana menurut para ulama yang menjelaskan berkaitan dengan para sahabat, biografi para sahabat, beliau ini dinisbahkan Al-Badri bukan kerana beliau ini menyertai peperangan Badar. Biasanya orang sahabat yang menyertai peperangan Badar dinisbahkan Al-Badri. Tapi beliau dinisbahkan Al-Badri kerana beliau duduk berhampiran dengan Badar, tetapi beliau tidak menyertai peperangan Badar. Dan beliau tergolong dalam sahabat Ansari, maksudnya sahabat yang mana bersama-sama, maksudnya sahabat yang duduk dan bersama-sama dengan Ansar. Baik. Jadi Sayyidina Abu Mas'ud Al-Badri, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya sebahagian daripada apa di sini boleh terjemahkan dengan juga ajaran lah, ajaran. Sesungguhnya sebahagian daripada ajaran yang orang ramai telah dapat daripada ucapan para nabi yang terdahulu. Apa dia ajaran tu? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sekiranya kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Idza lam tastahi, sekiranya kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, Sahih Bukhari. Baik. Hadis ni ialah merupakan hadis yang menekankan kepentingan sifat malu, atau dalam bahasa Arab dipanggil al-haya. Al-haya, malu, sifat malu. Iaitu dalam hadis ni menerangkan bahawa sifat malu ini ialah bukan hanya dituntut dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan daripada sejak dulu lagi dalam syariat para nabi yang terdahulu lagi telah ditekankan supaya umat manusia perlu mempunyai sifat malu. Malu ni perkara penting. Tapi kita juga perlu faham bahawa malu yang dimaksudkan di sini pastilah malu yang menurut neraca syariat, bukan menurut akal fikiran kita. Kerana yang Islam mengajar malu. Jadi seorang yang mana bila dia berpegang pada ajaran Islam, maka dia malu untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau tak malu, buatlah apa yang
kamu kendaki. Para ulama ada beberapa penerangan berkenaan dengan ucapan yang akhir ni. Satunya, yang pertama, ialah para ulama mengatakan bahawa kalau tak malu, buatlah apa kamu kendaki. Dia lebih kurang macam buatlah apa kendaki itu bukan makna suruh. Dia bukan suruhan. Dia seolah-olah satu amaran. Macam, sebagai contoh, kadang-kadang mak, dia marah anak dia. Anak dia nak buat satu perkara. Telah dihalang dan dilarang oleh mak tu. Tapi akhir sekali mak dia bagi larangan. Kalau kau berani, kau buatlah. Siap kau. Maksudnya, di situ mak dia kata, kalau kau berani, kau buatlah. Bukan mak dia suruh buat. Maknanya kalau kau buat, siap kau. Maka ini juga, para ulama kata, boleh jadi masa macam tu. Kalau kau tak ada malu, kau buatlah apa kau nak. Maknanya bukan suruh buat. Tapi dah nak bagi tahu bahawa kalau kau dah memang tak ada malu, terpulang pada kau lah nak buat. Tapi nanti tengok dari akhirat nanti apa yang dibalas pada kamu. Itu yang pertama. Atau boleh juga Nabi SAW bersabda, maknanya sekiranya kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu kendaki. Maksudnya sekiranya satu perkara yang kamu nak lakukan itu ialah perkara itu tidak ada malu padanya. Maksudnya sekiranya apa perkara kamu nak lakukan itu tidak ada malu padanya, mana tak perlu malu, maka lakukanlah. Mana baginda SAW bersabda bahawa kalau perkara itu bukan perkara salah, kamu tak ada malu untuk lakukannya, sila lakukan. Tapi kalau kamu rasa sangsi, rasa malu untuk buat, maka jangan buat. Itu juga boleh juga difahami hadis ini dengan makna tersebut. Jadi di sini ada beberapa penerangan berkenaan dengan sekiranya kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu kendaki. Sama ada ia berbentuk amaran ataupun ialah memberi makna bahawa kalau kamu perkara itu tidak perlu malu, maka kamu boleh lakukan perkara tersebut. Baik. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita iaitu betapa pentingnya malu dalam Islam, bahkan dalam ajaran para nabi yang terdahulu, iaitu dipanggil al-haya. Tetapi antara perkara yang perlu diambil berat ialah untuk agama ialah tidak boleh malu. Maknanya di situ tercela. Sebagai contohnya, kadang ada perkara yang memang kita perlu tahu dan kita perlu ambil berat, maka perkara itu tidak boleh malu untuk tanya. Ataupun untuk kebenaran tidak boleh malu. Tapi perkara yang mana melanggar syariat, maka itulah yang kita perlu malu, perlu jauhi, perlu tinggalkan perkara tersebut. Jadi para ulama menjelaskan bahawa sifat malu ini ialah antara tabiat atau satu gharizah. Gharizah maksudnya satu jati diri Muslim. Kalau Muslim ialah sifatnya malu. Dan dalam hadis juga diterangkan bahawa Nabi SAW ialah seorang yang sangat pemalu, melebihi daripada anak gadis di sebalik tabir. Itu ada disebutkan dalam hadis. Malu baginda SAW ialah malu pada tempatnya. Apa maknanya? Baginda SAW tak melakukan perkara yang menjatuhkan maruahnya. Mungkin baginda tak, dalam hadis tadi disebutkan Rasulullah tak buat bising di tempat umum, tak memekak. Kalau bahasa kita, tak memekak kat sekian-sekian tempat. Rasulullah SAW begitu menjaga maruahnya. Maka itulah yang dimaksudkan malu yang dituntut dalam syariat Islam. Al-hadithut tasi'u wal 'ishrun. Hadis yang ke-29. An Jabir radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an a'adkhulul jannah? Qala na'am, rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu anna rajulan, bahawa ada seorang lelaki telah bertanya
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, maka dia pun berkata, dia bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis ini tak disebutkan siapa lelaki ni yang bertanya ini. Tapi di dalam syarah hadis ada dijelaskan bahawa sahabat yang bertanya ini ialah namanya Sayyidina Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu. Sayyidina Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu, sahabat yang bertanya ini. Baik. Jadi beliau bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat. Apa pandangan tuan? Ara'aita, apa pandangan tuan sekiranya saya bersolat yang difardukan, maknanya solat 5 waktu. Apa pandangan tuan sekiranya saya bersolat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan saya berpuasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan saya mengharamkan yang haram. Walam azid ala dhalika syai'an, dan saya tidak menambah ke atas perkara tersebut apa-apa pun. A'adkhulul jannah, bolehkah saya masuk syurga? Qala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, na'am, ya, kamu boleh masuk syurga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam hadis ni sahabat ni bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau saya solat, kalau saya jaga sembahyang 5 waktu, saya puasa bulan Ramadan, kemudian saya halalkan yang halal. Apa maksud saya halalkan yang halal? Maksudnya perkara halal saya lakukan. Wa haramtul haram, perkara haram saya haramkan, maksudnya saya jauhi perkara haram. Maknanya yang halal saya lakukan, yang haram saya tinggalkan, saya jauhi. Adakah, dan saya tak buat perkara lain, saya jaga solat, saya puasa bulan Ramadan, yang halal saya lakukan, yang haram saya jauhi, yang lain saya tak buat, boleh tak saya masuk syurga? Baginda SAW telah bersabda, ya. Dalam hadis ni ialah nak bagi tahu bahawa, satu orang yang berpegang dengan perkara yang asas dalam syariat Islam, dan kemudian apa yang diperintahkan dia buat, yang larangan ditinggalkan, maka itu ialah sebab kepada masuk syurga. Maksudnya yang penting ialah orang tu seorang itu benar-benar berpegang dengan asas dalam syariat Islam, solat, puasa, dan kemudian yang halal buat, yang haram tinggalkan. Dia walaupun ringkas, tetapi sebenarnya kena tahu juga apa dia perkara halal, apa dia perkara haram, supaya yang halal tu dia dilakukan, maksudnya boleh dilakukan, yang haram tu dijauhi. Kalau dia betul-betul menjaga perkara tersebut, boleh tak masuk syurga? Ya, benar. Baginda bersabda, na'am, ya, dia boleh memasuki syurga. Persoalan timbul, kita tahu bahawa rukun Islam ada apa lagi? Bukan saja hanya solat, puasa, bahkan ada lagi zakat dan haji. Sahabat ni tak sebut pun, bahkan dia kata aku tak tambah selain dari itu. Solat, puasa dan itu cukup. Para ulama mengatakan bahawa boleh jadi pertanyaan sahabat ini adalah untuk dirinya. Jadi solat dan puasa ini semua orang wajib lakukan. Tetapi kalau zakat, memang betul rukun Islam, tetapi dia ada syarat-syaratnya. Dan antara syaratnya cukup nisab, satu orang tu ada harta. Boleh jadi Nabi SAW tahu bahawa lelaki ini memang tak berharta. Jadi kalau tak berharta, nak zakat apa bendanya? Dia tak boleh nak keluar zakat. Dia tak ada nak keluarkan, dia tak perlu wajib zakat bagi dia. Dan haji juga disyaratkan kemampuan. Atau boleh jadi juga waktu ini haji masih belum difardukan. Kerana haji difardukan ialah pada tahun 6 Hijrah. Haji difardukan pada tahun 6 Hijrah, agak lambat. Kalau puasa dan zakat ni difardukan pada tahun 2 Hijrah, tapi haji difardukan pada tahun 6 Hijrah.
pada tahun 6 Hijrah. Maka boleh jadi waktunya haji pun boleh difardukan. Jadi sahabat ini ialah bertanya menurut keadaan dirinya. Bahawa kalau saya buat untuk jaga solat, saya puasa, yang halal saya lakukan, yang haram saya jauhi, boleh tak masuk, dan saya tak tambah perkara lain, boleh tak saya masuk syurga? Baginda pun bersabda, ya. Bermakna sebenarnya jalan masuk syurga tu mudah. Mudah. Apa dia? Jaga betul-betul syariat Islam. Yang halal dilakukan, yang perintah dilakukan, yang haram jauhi, maka insya-Allah kita boleh masuk syurga. Jadi semoga Allah SWT beri bagi kita taufik dan hidayah untuk kita beramal dengan hadis-hadis ni. Dan juga Allah bagi kita nur hadis ni. Para ulama biasa menyebutkan bahawa bila kita baca hadis, kita kena ada ta'zim dengan hadis tu, dan kita kena berdoa supaya hadis ni nurnya masuk dalam hati kita, dan dia akan membuahkan amal. Dan juga kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri kita keberkatan daripada kitab ini yang membuahkan amal. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.